Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita hantar pada mereka yang memerlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pilih ni, kita ambil setiap seorang kita bagi 3 kg untuk inilah yang bagi mereka yang banyak memberi, sedekah, yang infak, yang bayar zakat, insyaAllah. Ini setiap ni 1 kg. So kita akan ambil satu seorang 3 kg. 3 kg. Kita ambil ni produk iman. Tukarlah Milo korang kepada produk Muslim. Pilihan terbaik minyak masak. Sajilah. Garam pun kena pakai garam bukit. Kalau tak, garam biasa tu racun sebenarnya. Okey. Garam bukit. Ini pun kita pilihan kita halajal. Produk Muslim. Gula kita pilih gula Melaka. Gula baru untuk kesihatan. Pilihan terbaik kicap Jalin, produk Muslim. Ya, dah. Wani. Saya sikit ni. Kat sini Wani. Kenapa duduk sini? Tak tahu. Dia nak sini. Sekolah, kan sekolah. Sekolah. Sekolah ni apa? Saya bersulai. Suami. Ini yang ada, tapi ini insyaAllah ini semua produk Muslim. Saya memang benda ni saya particular sikit. Sebab apa? Sebab kita nak masukkan dalam tubuh badan kita ni, sekarang benda yang halal dan thayyibah. Jadi ini akan habis sikit. Tak apa banyak, insyaAllah boleh nampak sikit. Doakan kami insyaAllah. Sampai ke sana kat suami. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita buat program. Kali ni kita dalam masa yang sama kita buat bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan, dan dalam masa yang sama diorang tak tahu pun kita nak raya dekat rumah dia. Okey, insya-Allah doakan. Sekarang ni kita dekat area apa nama dia? Ulu Langat. Okey, insya-Allah. InsyaAllah kita bukan setakat membantu je, malah kita bagi produk-produk yang apa orang kata, produk yang halal dan thayyibah. Semua daripada produk orang Islam.
Allahu Akbar. Sambil tu, ni kitab Fadilah Amal supaya mereka amalkan dekat rumah amalan taklim. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Bantin. Berapa orang kat rumah? Saya anak 3 orang, lepas tu housemate 2 orang. Oh ya ke? Berapa orang duduk sini? Husband, kita 4, 5, 6, 7. Okey. Boleh tak nak beraya? Tak ada apa. Tak apa, kita beraya lagi pun tak apa. Kita bukan nak apa-apa pun, saja nak orang kata apa? Ziarah. Boleh. Boleh Jemputlah. dia tak tahu kita nak beraya rumah dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Puan dah lama duduk sini lah? Dah lama duduk sini? Baru 8 bulan. 8 bulan. Ni rumah siapa? Rumah tu rumah dia dekat dalam sana. Satu taman juga lah. Oh. Saya sewa je. Sewa sini berapa? 600 setengah. 600 setengah. Berapa orang? Bahagi 2. Ada 2 family lah sini. Yang tu pun suami isteri juga ke atau mana? Okey puan, ni daripada kami. Lepas tu saya nak bagi juga kitab ni. Ada tak kitab ni? Tak ada. Kitab ni kita kena amalkan lah dekat rumah. Sebab apa? Dia hadis Nabi SAW. Sebab apa? Kalau bila sekejap saya bagi mic ni dekat puan. Puan dia tak sangkut dekat puan. Puan ni, yang tu mic dia kat atas tau. Kat sini. Dia punya dia kat atas. Okey, boleh. Okey. Ini kita kena amalkan kat rumah. Kita kena amalkan dekat rumah. Sebab apa? Sebab bila kita amalkan dekat rumah, suasana malaikat tu ada. Lepas tu anak-anak kita akan dengan cakap mudah untuk orang kata apa? Ilmu-ilmu agama ni senang masuk dalam hati mereka. Lepas tu bila kita amalkan orang kata ni orang panggil apa? Taklim ni, bila kita amalkan taklim, batil-batil yang ada kat dalam rumah ni akan keluar. Orang kata kesempitan hidup kita, rezeki sempit, Allah SWT akan Allah akan buang. Maksud dia Allah akan tukar kelapangan rezeki, kebahagiaan, kesempitan hidup kita pun akan apa orang kata Allah SWT akan riliskanlah. Kita punya hati pun tenang. Sebab tu bila kita baca hadis, rumah kita ni Allah SWT akan hantar beribu-ribu malaikat. Beribu-ribu malaikat. Tapi kita cara baca dia, kita kena istiqomahkan lah. Contoh macam puan kena pilihlah antara selepas subuh ke, sebelum subuh ke, waktu maghrib ke, at least satu hari tu amalkan 30 minit. Ini permulaan lah. Puan boleh juga bagi-bagi macam puan suri rumah. Okey, suri rumah mungkin puan nak buat 5 minit waktu subuh, lepas tu zuhur 5 minit, lepas tu asar 5 minit, maghrib 5 minit, isyak 5 minit pun boleh. Atau puan nak terus 30 minit pun boleh. Ataupun puan nak bahagikan subuh 15 minit, maghrib 15 minit pun boleh. Jadi macam tu lah nak amalkan dia. Satu tempat puan solat dekat mana? Dalam bilik. Okey, dalam bilik. Istiqomah kan, nanti kalau waktu nak baca tu boleh panggil anak-anak kan. Lepas tu perdengarkan pada mereka. Atau misal kata kalau anak-anak tak ada pun puan boleh juga baca sendiri. Lagi satu, kalau kita baca seseorang, biar kita menghadap kiblat. Kalau kita baca ada anak-anak akan menghadap kiblat, kita membelakangi kiblat. Lepas tu setiap contoh okey, macam ni mungkin sebelum ni kita anak-anak kita ni kita selalu mendendangkan mereka dengan cerita-cerita macam Cinderella, Power Rangers, Doraemon ke apa-apa kan, ataupun Sang Kancil dengan Sang Buaya ke. Jadi dia tak ada manfaat untuk diorang. Jadi kita perdengarkan cerita-cerita para sahabat. Barulah diorang ni ada jazbah untuk besar nanti aku nak jadi macam mana, macam Saidina Bilal. Aku nak jadi seperti Saidina Bilal, aku nak jadi seperti Saidina Abu Bakar, aku nak jadi seperti Saidina Umar. Jadi kat situlah yang akan mendidik. Sebab apa?
kalau kita, semua orang nak anak kita ni jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi macam mana cara didikan kita? Adakah cara didikan kita ni bertepatan yang Allah Subhanahu Taala kehendaki ataupun tak? Jadi sebab tu dengan bila kita baca ni setiap hari, walaupun kita dah baca banyak kali, tapi bila kita ulang, anak ni akan membesar dengan apa orang kata, dengan didikan kita. Okey, yang ni bahagian depan ni cerita para sahabat, cerita pasal sahabiah, cerita macam mana isteri-isteri Nabi, isteri-isteri sahabat, macam mana mereka amalkan agama. Lepas tu macam mana sifat takwa mereka kepada Allah Subhanahu Taala dan taat mereka pada Nabi SAW. Okey, ini cerita para sahabat ni macam dia ada tulis semangat keagamaan wanita. Dia ada tulis semua ni. Yang ni kita boleh cerita ataupun kita baca waktu sebelum kita tidur dengan anak-anak kita. Dengar kan, supaya apa, nanti dia tidur, nanti dia akan berfikir, aku nak jadi seperti siapa. Lepas tu semangat keagamaan dalam diri mereka tu membara. Bahawa mereka sayang pada agama ni. Lepas tu dia ada 40 hadis, macam fadilah Al-Quran, lepas tu kelebihan solat. Kat sini semua lengkap. Puan boleh lah, kalau puan ada penanda. Ada penanda? Tak ada. Okey, kalau ada penanda hadis-hadis Nabi SAW. Okey, macam mana? Dengan bahagian pertama 40 hadis. Bacalah macam Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang ni kalau kita baca dalam bahasa Rumi, maksudnya dalam bahasa kita ni 3 kali. Kalau kita boleh baca yang atas ni, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Kalau kita boleh baca yang ni, ini baca sekali. Yang bahasa Melayu ni kita baca 2 kali. Kalau kita tak baca yang atas ni, kita baca yang ni 3 kali. Setiap hadis yang kita baca mestilah 3 kali. Sebab apa? Nabi SAW bila Nabi bercerita dengan sahabat sesuatu perkara yang penting ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Taala, Nabi akan cerita sebanyak 3 kali. Lepas tu kita tanda, lepas tanda, ataupun puan boleh juga pergi, dia banyak bab tau, dia ada tanda-tanda kat sini kan. Dia ada macam ada tanda biru sikit ni. Yang ni bab lain kan kat sini kan. Maksud dia masuk bab lain. Okay, macam fadilah Al-Quran. Lepas tu solat, bab solat, puan boleh baca mungkin subuh tu satu bab Al-Quran, lepas tu satu hadis daripada apa, bab solat, lepas tu zikir, pasal mengenai zikir. Puan boleh lah amalkan. Jadi saya, ni hadiah daripada saya, amalkan dekat rumah supaya anak-anak kita, diri kita pun dapat taat pada Allah SWT. Sebab fadilat, kenapa kita panggil dia fadil amal? Sebelum ni mungkin kita tak tahu apa maksud dia. Macam solat subuh, sebelum solat subuh ada solat sunat, orang panggil solat qabliyahan. Jadi kita tak tahu kepentingan solat tu apa. Sebab tu dalam hadis Nabi, bahawa Nabi cerita kelebihan orang yang solat sunat subuh ni sebelum solat fardu, kelebihan ni dia akan dapat dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kita bawa kita, itu yang maksud dia fadilah amal. Kita akan beramal sebab apa? Kita tahu ganjaran-ganjaran yang Allah SWT bagi. Lepas tu macam-macam lagi kat situ. Nanti puan akan rasa macam, aku kena amalkan. Semua tu ada ilmu dia. Aku nak kena amalkan macam ni, aku nak jaga solat macam ni, aku nak zikir berapa. Kat situ semua hadis-hadis yang orang kata kita amalkan ni akan naikkan jazbah diri kita untuk tambahkan ilmu agama kita. Jadi macam tu lah puan. Boleh puan? Janji dengan saya amalkan. Setiap hari kena baca. Baik. Walau apa macam mana pun hari-hari kena baca. 30 dah biasa dengan keadaan tu, puan bolehlah tambah 1 jam satu hari ke, 2 jam ke. InsyaAllah nanti mana tahu ada rezeki, saya akan hantar kitab yang lain lah untuk kita amalkan. Sama-sama lah. Sebab apa? Bila kita amalkan sunnah Nabi, batil akan keluar, fitnah-fitnah dajjal yang kat luar, benda-benda yang tak baik tak akan masuk dalam rumah kita. Allah SWT akan pelihara. Dajjal pun tak boleh nampak rumah kita bila kita ada amalan-amalan agama ni. Jadi teruskan istiqamah. Saya minta maaf kalau ada kekurangan ke apa. Jadi ada sedikit hadiah yang tak seberapa lah. Puan terimalah. Terima kasih banyak. Boleh lah. Semoga dimewahkan rezeki. Yang ni saya beli
Contoh kita kena jaga pemakanan kita. Kalau tak tahu puan dah lama follow saya ke atau baru lagi? Baru je. Baru lagi. Saya memang pentingkan makanan yang halalan thayyibah. Saya tak ambil yang halal je, saya ambil kedua-duanya. Sebab apa, kalau kita dengar apa yang Allah SWT perintahkan pada kita, cari makanan yang halalan thayyibah. Hari ni orang Islam cari yang halal je, yang thayyibah yang tak ada. Jadi kalau untuk orang yang beriman, dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah perintahkan pada orang beriman cari yang thayyibah. Allah buang perkataan halal. Bila kita cari makanan yang thayyibah, pasti dalam tu ada halal. Tapi kalau kita cari yang halal ya, belum tentu lagi ada thayyibah. Jadi ini semua produk Muslim, insya-Allah. Semoga ada keberkatan anak-anak kita makan pun, dari segi pemakanan pun, bila anak-anak kita makan, anak kita akan, sebab apa, dia punya roh dia akan Allah SWT pelihara. Sebab apa, dia akan jadi darah dan daging kita kan, pemakanan ni. Jadi insya-Allah lah, dengan makanan yang baik, yang halal dan thayyibah, Allah SWT akan tingkatkan amal kita. Kita akan suka pada perkara-perkara yang baik, kita dapat taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pentinglah pemakanan. Jaga anak-anak kita daripada makan makanan yang kata fast food ke. Saya memang jarang bagi tu orang makan gula ke apa ke. Chicken dish ke, elakkanlah. Ni umur berapa? Anak sulung ni? 9 tahun. 9 tahun. Nama siapa? Ha? Adam. Adam. Lepas tu yang nombor 2? Aisyah. Aisyah. Oh, macam nama Aisyah Zinira. adik saya. Ni yang kecil sekali? Izdiha. Tapi orang panggil dia botak. Oh, panggil botak? Allah. Sana pun duduk sini okey? Ha? Duduk sini okey? Okeylah, tuan rumah pun tak ada macam, selalu separuh tuan rumah kan dia kadang-kadang datang tengok rumah, ni tak ada, ni okey. Dia kadang-kadang tanyalah, okey tak kat situ. Pas dah tutup ni baru dia cari kerja yang dekat-dekat sini, puan main motor balik. Jadi ini insya-Allah puan. Ni Terima kasih banyak semoga ini dia bahagian dapat puan rezeki. Ini sekarang mungkin orang kata apa? Hari ni hari puan. Mungkin esok lusa hari saya, wallahu a'lam kan. Jadi sebab tu kita sebagai orang Islam ni, kalau semua orang Islam mereka ada, orang kata apa? Ada dalam diri mereka ni ada, dia kat situ ada dan sifat sahabat, iaitu ikram muslimin. Maksud dia akan utamakan saudara Islam dia. Walaupun dia makan hari ni, misal kata saya makan nasi lauk telur. Jadi saya kena juga orang-orang yang macam orang yang tak berkemampuan, saya pun kena pastikan mereka pun makan nasi dengan telur juga. Kalau kita sebagai orang Islam ada semangat yang macam ni, ada semangat sifat ikram muslimin ni, maka takkan ada orang yang susah. Betul tak puan? Betul. Kan? Raya macam mana puan? Hari tu raya pergi rumah mak mertua, lepas tu balik. Ya. Tak ada raya mana-mana? Tak ada. Rumah mak tua kat mana? Nak pergi menghala ke Semenih. Dia kat Batu 14 tu juga. Oh. InsyaAllah. Minta maaf saya pun lambat Tak apa, tak apa. Itulah. Waktu tu pun waktu ni kan, masa tak cukup. Dia betul-betul nak akhir-akhir Ramadan tu kan. Jadi inilah ada kesempatan sikit datang ziarah. Semoga amalan ziarah ni pun bila kita ada tetamu datang ke rumah kita, tetamu ni akan bawa keluar semua perkara-perkara yang tak baik dalam rumah kita, kesepitan rezeki. Allah SWT akan pilihkan lah. Sebab tu kita kena mengalu-alukan tetamu datang. Bukan tujuan saya saja nak ni ke nak tengok ke tak. Ini tujuan dia supaya apa? Supaya Allah SWT pemudahkan urusan puan dengan keluarga puan, suami puan, anak-anak semua sekali. Anak-anak sekolah? Seorang je sekolah. Yang ni tahun depan sekolah. Sekolah apa? Sebab saya pun sekolah rendah juga, sekolah menengah juga. Apa yang saya nampak, apa yang dia ajar dekat sekolah tu bukanlah untuk bekalan akhirat kita. Dia akan melahirkan kita ni sebagai ahli-ahli dunia. Jadi sebab tu kalau sebagai syur saya ataupun nasihat sebagai saudari Islam puan, letaklah mereka dalam diri mereka macam diorang muda-muda ni kan, kanak-kanak lagi ni, ada basic agama tu. Kuatkan, pasakkan tauhid kita untuk anak-anak kita supaya dekat besar nanti dia nak jadi apa tu pulang pada mereka. Yang penting Al-Quran ada dalam diri mereka dan mereka tahu hukum hakam. Itu yang paling penting. Boleh Adam Adam sekolah okey. Ya.
nak masuk madrasah, belajar Al-Quran, pandai mengaji tak? Masuk madrasah boleh pandai mengaji, tak payah tengok pun. Niat azam jadi hafiz Al-Quran, boleh? Okay. Boleh apa? Nanti apa-apa puan bolehlah hubungi saya ke apa. Yang mana boleh kita bantu sikit-sikit. Okey. Apa nama awak? Aisyah. Aisyah comel lah Aisyah. Aisyah umur berapa? 5. 5 macam mana? Macam mana nak 5? 5. 5. Okey, insya-Allah puan. Saya minta diri dulu. Maafkan saya kalau saya mengganggu Tak ada. Saya memang tak buat apa-apa kat rumah. InsyaAllah selamat hari Mak Azalati. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Saya tahu tadi saya bawa lemang ke apa. Sebab hari tu saya terkena lah. Kalau ikutkan memang nak bawa lemang ke apa. Tapi lemang tu macam basi lah. Jadi peniaga-peniaga sekarang pun itulah ada di antaranya tak jujur apa semua. Mereka nak duit je semua kan. Tapi tak ada keberkatan lah. Yang penting kita besar ni, kita hidup sebagai hamba Allah ni, kita kena taat pada perintah Allah. Tuan Adam, boleh? Solat tak? Solat jangan tinggal. Belajar solat. Solat jangan tinggal. Sekejap lagi nak masuk asar, terus solat. Nanti dah besar, dah faham solat seorang lelaki dekat mana? Solat seorang lelaki kat mana? Dekat masjid. Okey. Kalau solat dekat rumah, lelaki tu solat kat rumah jadi apa? Jadi soleha. Nak jadi soleh ke soleha? Okey, tak apa. InsyaAllah Wan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Apa-apa bagi tahulah. Okey. Okey, selamat raya. Okey. Aisyah. Masya Allah, itu dia rumah Puan Syafizah kan. Jadi saya suka sebenarnya tengok ziarah-ziarah orang-orang yang orang fakir miskin ni. Baru kita rasa syukur lah. Jadi apa pendapat korang? Jadi rumah manakah yang patut saya datang beraya dan dekat kawasan mana? Korang sila komen di bawah. Bagi tahu alamat dia kat mana. Pastikan mereka ni adalah fakir-fakir miskin lah. Okey, boleh korang komen kat bawah. Save video ni, share dan jadikan video ni sebagai manfaat untuk kehidupan kita ni, supaya kehidupan kita ni lebih baik. Supaya kita ni sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, takdirkan kehidupan kita dekat atas muka bumi ini. Doa dia saya. Masya Allah, selesai kita buat bantuan dan juga kita apa orang kata datang beraya lah. Jadi sebab tu hari ni kita kena bersyukur, kita kena sayang pada orang-orang miskin. Kita kena selalu tengok orang-orang yang di bawah kita. Bila kita tengok orang yang selalu dekat atas kita ni, sebab tu kita akan berlumba-lumba nakkan dunia. Orang tukar kereta, kita nak kereta. Orang ada rumah besar, nak rumah besar. Orang ada barang-barang kemas, kita pun nak ada barang kemas kan. Orang beli TV besar, kita pun nak TV besar. Jadi sebab tu apabila kita tengok orang-orang bawah kita ni, barulah kita ada sifat syukur pada Allah SWT dan kita kena sayang pada orang-orang miskin ni. Jadi insya-Allah kita kena jaga diri kita, kita kena amalkan sunnah Nabi SAW, kita kena taat pada perintah Allah SWT. Yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.